Kamus Dewan edisi keempat 2015, wacana boleh didefinisikan sebagai keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan, ucapan, pertuturan, percakapan, perbincangan atau pertukaran idea secara lisan. Tambahan pula, ciri-ciri umum wacana yang perlu ada dalam pembinaan sesuatu wacana ialah bermaklumat, berfaedah, berintekstualiti, berkesinambungan dan juga sebagainya. Analisis wacana kritis merupakan satu pendekatan untuk menganalisis aspek teks dan konteks dalam wacana. Berdasarkan teori ini, Fairclough telah merumuskan model 3 dimensi dalam CDA yang berasaskan teks, amalan wacana dan juga amalan sosial. Terdapat dua objektif dalam mengkaji aspek amalan wacana berdasarkan model Fairclough. Yang pertama, menganalisis komet yang dipilih berdasarkan komet pada suatu hari. Yang kedua, mengkaji penerapan teori analisis wacana kritis Fairclough dengan bersandarkan komet pada suatu hari. Bagi dapatan kajian, kami telah mengkaji penerapan teori analisis wacana kritis Fairclough dari segi dimensi amalan wacana yang terdapat dalam komik pada suatu hari. Dimensi amalan wacana merupakan analisis wacana aras makro. Amalan wacana melibatkan 3 proses iaitu penghasilan, penyebaran dan penggunaan. Namun, kami hanya akan mengkaji dapatan ini dari segi penghasilan. Menurut Fairclough 1992, analisis proses penghasilan melibatkan kaedah rekonstruksi. Aspek penghasilan yang kami kaji ialah melibatkan aspek intertextuality, interdiscursivity, daya ujaran dan semiotik. Intertextuality menekankan persejarahan teks iaitu bagaimana teks membentuk tambahan kepada teks sedia ada. Setiap teks merupakan hasil gabungan dan transformasi teks silam iaitu teks yang dihasilkan tidak bebas daripada unsur, pengaruh dan kemasukan teks lain. Aspek intertextuality mengandungi unsur representasi wacana, peradaian, penafian, metawacana dan ironi. Representasi wacana meliputi pengucapan seperti cakap ajuk atau petikan. Representasi wacana merujuk pada cara suara ujaran dilaporkan sama ada secara cakap ajuk atau cakap pindah atau melalui petikan. Representasi cakap ajuk adalah penghasilan semula ayat, frasa atau kata pewacana asal. Melalui representasi cakap pindah pula, tidak semestinya ayat, frasa atau kata pewacana asal dihasilkan semula oleh pewacana semasa. Contoh representasi wacana. Berdasarkan contoh komik, ianya menunjukkan dialog antara bapa dan anak. Berdasarkan dialog tersebut, terdapat unsur representasi wacana iaitu daripada dialog anaknya yang mengajuk apa yang gurunya tanya kepadanya. Gurunya ada bertanya tentang pekerjaan bapa, namun anak menjawab dengan mengatakan bahawa ayahnya seorang driver. Apabila dia pulang ke rumah, dia menceritakan semula apa yang dipelajarinya semasa di sekolah. Ini jelas menunjukkan bahawa adanya penggunaan unsur representasi wacana dalam dialog tersebut. Perandaian adalah unsur atau maklumat lama yang dimanfaatkan oleh penghasil wacana dalam wacananya. Perandaian dimanifestasikan melalui frasa seperti kita semua tahu, umum mengetahui dan sebagainya. Terdapat unsur perandaian yang terdapat dalam komik ini iaitu melalui dialog ibunya. Mak dulu kena punggah air tepi sungai kalau nak masak. Dapatlah upah 5 sen satu trip nenek bagi. Melalui dialog ibu ini, dia menganggap bahawa anaknya mengetahui kesusahan yang dialami beliau dulu ketika hendak mendapatkan sumber air. Namun, berbeza dengan zaman anaknya sekarang, untuk mendapatkan sumber air hanya perlu buka paip air. Penafian pula adalah penggunaan ayat nafi di dalam sesuatu teks. Ayat nafi juga selalu digunakan untuk tujuan polemik ataupun untuk mempersoalkan wacana yang lampau. Selain itu, berdasarkan komik yang telah kami kaji ini juga, iaitu komik pada suatu hari I Am Legend, terdapat juga unsur penafian. Antara unsur penafian yang dapat dilihat iaitu pada halaman 5. Dialog ini adalah melalui dua watak, iaitu watak seorang lelaki yang tidak berbaju dan juga watak seekor ayam. Antara dialognya ialah, "Syuh, syuh, tu nak curi baju aku lah tu." Dialog seterusnya pula ialah, "Tak inginlah deng." Melalui dialog daripada kedua watak ini, terdapat satu unsur penafian iaitu, "Tak inginlah deng." Tak ingin itu merujuk kepada kata nafi. Di sini, kita dapat lihat bahawasanya watak lelaki yang tidak berbaju itu menghalau seekor ayam kerana dia menyangka ayam itu hendak mencuri baju yang dijemurnya. Dan ayam tersebut menjawab, "Tak inilah deng." Watak ayam tersebut menyangkal apa yang dikatakan oleh budak lelaki tersebut kerana dia sebenarnya bukan ingin sangat pun nak mencuri baju tersebut. Menurut Fairclough, metawacana merupakan cara pewacana membezakan dan menjarakkan dirinya dari sesetengah teks bagi menunjukkan teks tersebut merupakan milik atau sumber daripada teks lain. Penggunaan metawacana ini dapat dilihat melalui penggunaan cogan kata, peribahasa, petua, pengalaman dan sebagainya dalam teks.
Unsur metawacana yang terdapat dalam komik ini ialah unsur metawacana jenis petua, iaitu melalui dialog seorang ayah kepada anaknya, kita nak buat pelita yang bersatu buat mercon bolehlah. Melalui percakapan seorang ayah kepada anaknya ini, beliau telah memberikan petua kepada anaknya bahawa jika ingin mencari buluh untuk membuat pelita, hanya menggunakan buluh yang kecil, dan jika buluh yang besar boleh digunakan untuk membuat mercon. Menurut Idris Ahmad 2014 menyatakan ironi merupakan penggemaan ujaran atau teks lain untuk maksud yang sebaliknya, biasanya untuk maksud yang negatif atau perli. Secara ringkasnya, Muhammad Hisham Haliah 2019 menjelaskan bahawa ironi adalah cara pewacana menghasilkan teks atau ujaran lain untuk membawa makna atau maksud yang berlawanan yang kebiasaannya berbau negatif. Berdasarkan contoh yang kita dapat lihat, terdapat juga penggunaan unsur ironi. Hal ini dikatakan demikian kerana pada halaman 11 yang menunjukkan dialog antara Cikgu Alias dan tukang kebun sekolah. Antara dialognya ialah, saya rasa kita jangan tanam pokok bunga. Kita tanam pokok durian pula. Durian pun dah mahal sekarang. Seterusnya, macam mana cikgu tak sibuk? Di kebun sekolah pun dia menyibuk. Berdasarkan dialog tersebut, terdapat satu unsur ironi iaitu daripada dialog, macam mana cikgu tak sibuk? Di kebun sekolah pun dia menyibuk. Melalui apa yang dibahaskan oleh tukang kebun itu kepada Cikgu Alias, dia seolah-olah menyindir Cikgu Alias itu dengan mengatakan macam mana cikgu tak sibuk? Di kebun sekolah pun dia menyibuk. Maksudnya di sini, tukang kebun itu menyindir Cikgu Alias kerana Cikgu Alias sungguh sibuk sehinggakan sampai ke kebun sekolah pun Cikgu Alias menyibuk hendak berkebun juga. Menurut Idris Ahmad 2015, interdiskusiviti merujuk kepada kepelbagaian wacana yang tersirat yang boleh dimasukkan dalam menghasilkan sesebuah teks yang baharu. Interdiskusiviti juga lebih menekankan kepada bagaimanakah sesebuah penghasilan teks dan mengenal pasti kepelbagaian wacana, genre, gaya atau ragam retorik yang digunakan bagi membina sesebuah teks yang baharu. Oleh itu, interdiskusiviti dalam kajian ini adalah mengkaji jenis wacana yang berkaitan dengan demonstrasi dan penegasan yang digunakan dalam menghasilkan teks dalam komik ini. Menurut Kamus Dewan edisi keempat mengatakan bahawa demonstrasi ialah penerangan, perabaan, pertunjukan tentang cara kerja sesuatu mesin, keluaran dan lain-lain. Secara umumnya, demonstrasi ini bermaksud sesuatu perbuatan untuk menunjukkan sesuatu perkara dalam masa yang sama untuk memberi penerangan kepada pembaca atau pendengar. Berdasarkan contoh komik di atas telah menunjukkan bahawa terdapat penggunaan unsur interdiskusiviti jenis demonstrasi. Antara dialog yang digunakan ialah, kalau ada rasa bebanan dalam badan tu, bolehlah tolong himpit santan ini. Harap isi tumpuk manis. Ni berapa sentimeter sangat beratnya? Berdasarkan dialog ini, terdapat penggunaan unsur demonstrasi di mana watak pertama melakukan demonstrasi menghimpit santan sambil bercakap untuk menunjukkan bahawa dia sedang menghimpit santan. Menurut Sanad Muhammad Nasir mengatakan bahawa penegasan digunakan bagi meningkatkan kekoherensifan wacana dalam sesebuah teks atau perkara yang diperkatakan. Kebiasaannya, unsur penegasan ini digunakan untuk menegaskan sesuatu perkara supaya dapat meyakinkan pembaca tentang apa yang dibicarakan. Berdasarkan contoh komik di atas telah menunjukkan bahawa terdapat penggunaan unsur interdiskusiviti jenis penegasan. Antara dialognya ialah, lautan dalam aku renangi, ini kan pula hanya sebatang pokok kelapa. Tapi sayang 1000 kali sayang, gayat menghalang hajatku. Dalam dialog ini, terdapat penggunaan unsur penegasan di mana dia menegaskan bahawa dia sanggup merenangi lautan dalam untuk mendapatkan sesuatu. Melalui ayat pertama yang dituturkan oleh watak tersebut, jelas menunjukkan bahawa dia menegaskan dia akan renangi laut dalam untuk dapatkan sesuatu. Menurut Idris Ahmad 2008, daya ujaran ialah fungsi ujaran speech function seperti penyataan, permintaan, penawaran, pertanyaan dan pemakluman. Terdapat daya ujaran menyoal, menjawab, mengiyakan, mencukil, memuji, menyalahkan, memujuk, mendorong dan sebagainya. Contoh daya ujaran yang terdapat dalam komik pada suatu hari I Am Legend ialah daya ujaran memuji. Berdasarkan contoh komik pada halaman 79 yang menunjukkan dialog antara dua orang budak lelaki yang sedang berbual. Antara dialognya ialah, seorang budak lelaki berbaju kuning berkata, "Cantiknya kereta raya paksu kita ni." Seterusnya, budak lelaki yang berbaju merah jambu pula membalas, "Wow, kereta sport warna merah? Kalau kita beraya ni, mesti dapat duit warna merah juga kan?" Merujuk kepada dialog tersebut, ianya merupakan daya ujaran memuji daripada dua orang budak lelaki itu. Hal ini dibuktikan lagi dengan kehadiran unsur penggunaan perkataan wow. Jelaslah di sini, berdasarkan dialog ini, ianya boleh dikatakan sebagai daya ujaran memuji. Semiotik adalah simbol, tanda, imej atau lamban non-linguistik yang mempunyai makna dalam wacana. Oleh itu, aspek semiotik yang boleh dianalisis ialah saiz, font, warna dan susur atur. Contoh semiotik yang terdapat dalam komik pada suatu hari I Am Legend ialah kesan imej. Merujuk kepada imej, ianya mempunyai makna-makna tertentu dalam wacana dan melalui gambaran imej ini juga dapat membantu pembaca memahami apa yang terjadi dalam kisah tersebut.
Berdasarkan contoh imej komik menunjukkan imej seorang budak lelaki lari dari meja belajarnya dapat dilihat pada halaman 9. Imej yang keluar daripada gambar budak lelaki itu ialah imej air, awan dan garisan yang menggambarkan budak itu sedang lari ketakutan selepas melihat beberapa ekor ulat keluar daripada bukunya kerana telah lama dia tidak membaca buku. Imej air yang keluar daripada mulutnya menunjukkan budak itu sedang menjerit ketakutan. Manakala imej awan dan garisan yang terhasil pula menandakan budak lelaki itu sedang lari laju. Imej ini menjelaskan budak lelaki tersebut sedang lari daripada bukunya yang berada di atas meja. Kehadiran imej ini dapat memberikan penjelasan dengan lebih terperinci tentang situasi yang berlaku. Secara ringkasnya, amalan wacana adalah berkenaan binaan wacana yang melibatkan 3 proses utama iaitu aspek penghasilan, penyebaran dan penggunaan wacana. Dalam proses penghasilan wacana, 2 aspek penting ialah intertextuality dan interdiskursivity. Melalui analisis teks komik menggunakan model Fred Cloud, penulis telah menyusun atur wacana yang ingin disampaikan dengan teratur agar mudah difahami oleh masyarakat untuk membacanya. Melalui aspek amalan wacana berdasarkan model Norman Fred Cloud, pengkaji dapat mengkaji keseluruhan aspek teks dengan teliti dan mengetahui dengan terperinci isi-isi maklumat dan cara penyampaian yang penulis gunakan.